الحمد لله الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وارفع الدرجات وإنبات بالدين، وذلك سبيل الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين العلماء رسول العلم واليقين. والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة العين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغاوي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر الحضور، ikhwatul Islam, ikhwatul iman, adakumullah. InsyaAllah kita lanjut pada pengajian kita yang ini lanjutan pada muka surat 772, yang ini perkara F, pengertian sama tengah ya. Yang ini, dirikanlah aku dengan kebenaran kehambaan di hadapan. Masih lagi dalam huraikan kalam hikmah yang menunjuk kepada munajat mengaku kebesaran Allah, kehinaan diri, yakni wa aqimni bisidqil ubudiyyati baina yadaik. Itu yang habis, yang penghabis surat 769. Kita boleh tengok pengakhir pada kalam itu berbunyi wa aqimni bisidqil ubudiyyati baina yadaika, dan dirikanlah aku dengan kebenaran kehambaan di hadapan. Minta kepada Allah, mohon supaya kita benar-benar berdiri di depan Allah sebagai seorang abdi. Dirikan aku dengan kebenaran kehambaan di hadapanmu ialah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan yang bersangkutan sentiasa hatinya beserta dengan Allah. Yang ini permohonan kepada Allah menjadikan yang bersangkutan sentiasa hatinya beserta dengan Allah. Kita yang bersangkutan itu adalah kita. Minta sentiasa biarlah hati kita itu sentiasa dengan Allah, mengingat ya Allah, membesarkan Allah, merasai kebesaran Allah, dan taksir malu kepada Allah. Ini paling penting ya. Bila kita bersama dengan Allah itu, kita kena ada malu dengan Tuhan kita. Tiada lalai dan tiada jauh daripada ghafil, kelalaian. Dan permohonan agar batinnya tiada kasar, halus, tiada angkuh, dan tiada sombong. Semua sifat-sifat yang mazmumah kita minta disingkirkan kepada Allah. Allah juga yang boleh menyingkirkan, yang boleh membersihkan hati kita. Ya, setiap kali bila kita beristinja, kita akan doa, minta kepada Allah, minta doa ya. Allahumma ahsin farji, ya Allah cantik indahkan alat kelaminku, wa tahhir qalbi, dan bersihkan hati aku ya. Mungkin kita tambah orang ya, doa tu masa budak-budak lagi, masa sekolah rendah lagi ya. Cikgu sekolah ajak, bukan ustaz, cikgu sekolah pakai sopok tinggi ya, ajak kita. Ingat murid-murid, bila nak bersuci, bila kita beristinja, kita minta Allah dua perkara. Allahumma hasin farji, ya Allah indahkan aku punya alat kelamin. Indah di sini artinya jauh daripada dosa, jauh daripada maksiat, jauh daripada zina. Sebab Nabi pernah sebut ya, dalam satu hadis Nabi kata, aku jamin kamu kepada surga. Rasulullah kata,
Aku jamin kamu kepada surga kiranya kamu boleh menjaga dua perkara. Antara dua janggut, antara dua paha. Nampak? Antara dua janggut itu jaga mulut, antara dua paha jaga alat kelamin. Dua perkara boleh pelihara, selamat. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Cuba tengok dalam Mukminun ayat. Yani mereka orang yang beriman, sempurna imannya, berjaya kerana imannya yang sempurna, ialah mereka yang melihara alat-alat kelamin mereka. Ya, itu Tuhan dah sebut dalam surah antara ciri-ciri mukmin penting. Kemudian kita minta watahhirul qalbi, bersihkan hatimu. Tiap kali istinja baca, ya baca. Tidak nak boleh baca dalam bilik air pun boleh baca, tak ada masalah, boleh baca sebab dia pegang Quran, ya dia pegang Quran, boleh baca. InsyaAllah Tuhan pelihara dua perkara ni kat kita, selamat dunia akhirat. Maka itu di sini disebut permohonan agar batinnya tidak kasar, tidak angkuh, tidak sombong, tetapi bersifat dengan sifat kehambaan yang murni, yaitu rendah, lembah dan hina terhadap yang maha kuasa. Lembah daripada nak melakukan segala maksiat, bukan lemah kekuatan akidah kita lah, jangan salah faham. Sebab mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ada hadis Nabi. Jadi kita minta kelemahan di sini bukan lemah sebagai keimanan kita, lemah syahwat, lemah nafsu kita daripada segala yang berdosa. Ya, kalau benda-benda yang maksiat yang aku cukup lemah. Kalau benda-benda kebajikan aku kuat. Itu kita nak macam tu lah. Kita kata kelemahan tu lemah, rendah. Rendah ni bukan hilang kehormatan, ya, bukan jual kehormatan. Rendah ni adalah tawadu. Sebab kalau tidak ada tawadu, hadirin hadirat, ibadah kita Tuhan tak terima. Confirm Tuhan tak terima. Saya dah sebut banyak kali kan, pernah bagi hadis tu kepada kita. Kita pernah dapat hadis, ya. Kita ada edar hadis riwayat Al-Bazar kepada jemaah pada satu kuliah subuh. Ya, ataqabbalu salata mimman tawadda'a li'azamati. Dia bunyi begitu hadis itu mula-mula. Hanya saja aku terima sembahyang hamba-hambaku yang tawadu kepada kebesaran aku. Nampak? Tuhan sebut sah. Ini bukan orang kata, bukan siapa kata, Allah kata sendiri dalam hadis qudsi. Hadis besi bukan ada siap di bumi. Cuba tengok dalam suratul Hadid, ya. Itu ada penafsiran para alim ulama. Satu rahmat Allah. Dah dapat besi, buat macam-macam. Kita buat alat jentera dan bagai-bagai kemudahan kehidupan. Boleh buat jabat, boleh buat jabatan, ya. Boleh buat pasak untuk menanggung beban, ya. Boleh buat senjata untuk pertahankan agama dan daulah dan maruah. Ini semua adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu kita wajar memuji Allah, bangun pagi-pagi, bangkit daripada tidur kita dulu, saya sebut dah, puji Allah. Sebelum sembahyang tahajud, puji Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina 'adzaban nar. Akhir surah Ali Imran, ada ayat ini di ujung surah Ali Imran. Baca. Dalam kejadian langit dan bumi, peredaran malam dan siang, terkandung uskun jelas, ya, ayat-ayat kauniyah, maknanya Allah sebagai dalil Tuhan yang mencipta jadi maha agung, maha besar, tanda kebesaran Allah nyata, ya. Apabila sudah tengok macam itu, sudah nampak bahawa Allah jadikan alam dan langit ini sebagai pentadbir utama, 17 kali paling minima kita sebut dalam sembahyang alhamdulillah, menegakkan hakul rububiyah.
rububiyah. Saya sebut banyak kali lah ya. Maknanya bila kita sebut macam itu, kita telah meletakkan satu pegangan jelas haqqur rububiyah dan jiwa kita, bahawa Allah pencipta langit bumi segala-gala, termasuk kita yang dhaif, yang lemah, sedang berdiri kerdil di depan Allah. Ada tangan doa kepada Allah. Alhamdulillahil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, paling-paling minimal 3 kali. Kemudian baru takbir sembahyang tahajud. Boleh tak? Jadi ya, mulut kita mesti basah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bukan hanya sebagai tanda syukur, tidak. Menegakkan hak rububiyah, baru ada betul kita berdiri di depan Allah sebagai hak hambaan di hadapannya. Baru ada betul yang kita baca sekarang ini, dirikan aku dengan kebenaran kehambaan di hadapanmu, dengan menegakkan dulu hak rububiyah, hak ketuhanan yang wajar, yang wajib menerima pujian sanjungan semata-mata dia. Nampak tak? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Rasulullah sembahyang, Sami'allahu liman hamidah, Nabi kata, Rabbana lakal hamd. Satu hamba Allah di belakang kata, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia kata di belakang. Bukan siapa ajak dia, bukan tanya Nabi, bukan dia ikut Nabi, dia reka sendiri. Ilham yang disinari dengan ma'rifah. Dia baca sendiri di belakang Nabi itu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kita pun sunat baca lah, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Betul, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allah. Habis salat, Nabi balik tanya, siapa baca tadi lagu tu? Dia kata, saya Rasulullah. Maka itu dia kata 30 orang malaikat berebut-rebut nak pulih pahala, nak bawa naik pahala kamu kepada langit. Itu dia 30 tu malaikat ikut kita sembahyang. Sebab tu bila kita bagi salam, tu imam khususan bila bagi salam pertama kepada muslimin yang berada dalam jamaah salat, salam kedua kepada malaikah. Ini kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Nampak ya? Yang makmum pula jawab salam imam. Bagi salam tu menjawab salam imam. Imam sebagai pemimpin kita, bagi salam kepada kita, memberi salam kepada malaikat. 30 malaikat, ada seorang. Tiap-tiap orang sembahyang ada 30 malaikat dia nampak. Dia ikut. 30 malaikat dia ada tugas, ada 30 tu. Sampai penyertu punya nak jaga. Allah nak kita terpelihara, dapat buat sembahyang dengan sempurna, dapat khusyuk. Nampak tak? Sebab tu ilmu frima, ilmu luar sembahyang tu kena kemas dulu. Rukun dia, syarat dia, sah, batal, makruh, hayat, adha'at, dia kena kemas dulu sembahyang tu. Baru 30 malaikat ni jaga berbadui. Tapi kalau frame dia tak betul, rangka dia tak elok, rukun tak tahu, syarat tak tahu, adha'at tak tahu, abiyat tak tahu, nampak ya? Hayat tak tahu, ya Allah. Pakai orang main ikut turun, ikut perhati turun. Yang tu lah dia bawa bila-bila. Rasa puas hati pula apa dia dah buat, tak mau tambah lagi, tak mau buat muhasabah lagi. Ya, rasa dia buat sudah puas hati. Macam mana malaikat 30 bagi kesan? Tak beri kesan apa-apa, jaga kita. Siapa yang akan kuasai kita? Iblis. Kuncu-kuncu dia. Ya. 30 malaikat yang nak kawal kita, yang nak merosak kita. 300 syaitan. Itu dia. 300 syaitan diikut daripada bilik ayam. Kita ambil wudu daripada ikut terus, nampak? Dia berjaya 25 duduk di bilik ayam. Ambil wudu lah, bukan duduk di bilik ayam, ambil wudu. Di mana-mana ambil wudu, 25 ekor duduk tunggu. Kena kata ekor. Nampak kan? Duduk tunggu, duduk kacau kita. Ambil ayat sembahyang ni punya kacau kita. Sebab dia tahu ayat sembahyang tu 1/3 sembahyang. Nabi ada sebut dalam hadis Bukhari Muslim ya. Sembahyang 3 Nabi kata. Kalau 3/3 ni kalau betul, sembahyang tu penuh terima. Pertama wudu dia, 1/3 duduk dalam ayat sembahyang. Nampak? 1/3 duduk ketika kita berdiri, qiyam.
1/3 duduk waktu sujud tu dia. Nampak sujud. Berdiri itu kita berdiri itu dengan khusyuk, diri dengan tawajuh, berdiri dengan perkataan yang merendah diri, tawaduk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqim wajhaka, hendaklah kamu berdiri menghadapkan wajah. Ya. Wuduk kita 1/3, berdiri 1/3, masa sujud bagi lama sikit sujud. Ya, bagi kemas sujud, betul. Anggota-anggota sujud, yang anggota sujud tak betul. Kadang tengok sujud kaki tak betul. Banyak je kaki tak betul. Kalau kita tengok di masjid-masjid surau, kita maaflah tuan-tuan. Tolong betul lah benda. Dalam mazhab Syafi'i, kaki-kaki itu mesti dilipat-lipat. Anak-anak jari itu dia kena lipat masuk. Batin perut-perut jari itu kena sentuh tempat sujud. Nampak? Tak boleh hanya sekadar mencecah saja, letak hujung saja ini. Nampak? Kita berjalan bukan dengan hujung jari, kita berjalan dengan perut jari dia. Nampak tak? Ya? Kita mencekam berdiri itu, kekuatan tubuh badan kita yang berat. Ya. Kalau orang wrestling tu sampai 300 kg punya berat untuk berdiri itu, yang pegang 300 itu apa? Ujung-ujung jari tau. Tak ada jari tak boleh berdiri tau. Okay. Ha? Kalau pudung jari-jari semua tak boleh berdiri, tapak kaki saya tak mahu. Tapak kaki tak jadi, nampak? Ya? Dia mau jari itu cekam kita. Sama juga kita tekan naik diri, bangkit berdiri, kita kena pakai jari juga, tekan jari kita. Ya. Kesihatan-kesihatan kita orang kaji di Pasgibi disuruh kesihatan boleh pakai jari. Ibu jari kita urut, ibu jari ini boleh rawat 4 penyakit. Telunjuk kita boleh rawat 11 penyakit. Nampak? Dekat tu lah. Dia boleh apa? Ibu jari kita mau rajin-rajin urut boleh rawat 4 penyakit penting. Nampak? Ya. Kedua, pertama sekali penyakit yang berkaitan dengan kepala, ingatan. Nampak? Kekuatan hafal masuk ibu jari. Penting tu. Ya. Telunjuk kita saja boleh rawat berapa banyak penyakit. Ya, masya-Allah. Maka tu kita tekan dia ujung-ujung jari kita, ya. Dengan tapak kaki kita tadi, kekuatan yang Allah Taala bagi kepada kita luar biasa, ya Allah. Ya. Nampak dah orang duk angkat Olimpik, duk angkat besi berat, ya. Kekuatan apa? Kekuatan jari dia. Bukan tapak tangan dah, kekuatan jari. Tapak tangan hanya nak cakap jari itu, kekuatan jari itu yang nak tolak naik. Masya Allah. Dengan jari kaki sekali nak tekan dia naik. Nampak ya? Baru pakai lutut, baru pakai betih, baru pakai paha, baru pakai pinggang. Nampak? Masya Allah. Ya? Itu dah. Pakai tu sunat zikir, pakai jari. Kalau banyak-banyak pakai tasbih lah. Abu Hurairah zikir satu hari la ilaha illallah 12,000 kali. Abu Hurairah satu hari dia zikir paling minimum la ilaha illallah 12,000 kali. Nak pakai jari tak benar. Dia ambil biji korma, dia tepuk biji korma, dia lubang, dia ikat tali, dia pakai biji korma sebagai tasbih. Nabi tengok, hang buat apa ni? Hang buat apa ni? Dia kata duk kira tasbih. Nampak? Nabi tak kata apa, Nabi senyum. Dia kata nampak? Mak dia kata Nabi membenarkan tasbih. Bila Nabi benar jadi takrir, hadis takriri, hadis yang memberi izin. Nampak? Ya. Tanya Nabi itu satu komitmen yang besar kepada umat. Nabi diam, Nabi setuju, itu artinya takriri, persetujuan yang menyebabkan hadis itu diterima sebagai hadis yang diperakui sunnah Rasulullah. Boleh pakai tasbih. Kalau orang banyak anak, maka cari tasbih yang baik-baik sikit. Cari tasbih yang boleh, antara yang tasbih batu, tasbih kayu. Hari ini tasbih plastik. Tasbih plastik ni kurang afdal lah, ya. Cari tasbih kayu, tasbih batu, ya. Plastik ni kalau boleh jangan. Cantik ya plastik. Ya. Sebab batu dia tasbih sama, kayu dia tasbih sama. Nampak? Ya. Plastik dia tak tasbih, dia ikut dengar.
Itu dia punya kekurangan sikit lah, kita nak kena faham ya. Baik, sampai ke situ kita kena faham tu ya. Baik, masuk lagi kita tadi apa yang kita sebut tadi oleh yang kata tadi ni, yang kedua, yang ketiga, tiga sahabat tadi lah, untuk membentuk sifat apa? Sifat tawaduk, tuan-tuan. Baik, maka itu dia kata musannif dengan sifat hina lemah kita terhadap Allah yang Maha Kuasa. Penghayatan hati yang demikian itulah sentiasa terpatri dalam mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, di samping pasrah dan tawakal kepada Allah, menyerah dan tawakal kepada Allah ya. Dengan demikian dalam berjalan kepada Allah dia mendapat cahaya tawajuh menghadap hati kepada zat Allah dalam arti yang luas. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman tadi ini ya, bila idza yamshi, mereka berjalan atas muka bumi ini, mereka berjalan dengan keadaan yang sejahtera, salamah ya, sejahtera. Sejahtera ni makna kata dia berjalan diingat kepada Allah, zikir dia berjalan dalam jiwa. Itu artinya tawaduk kita kepada Allah. Kita berjalan dengan rendah hati, berjalan dengan tawaduk, itu artinya kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab kata-kata Luqman kepada hang berjalan jangan congah kepala, jangan congah kepala ke langit, nampak? Kerana gunung tu lebih tinggi daripada batang hidung hang tu dia. Luqman kata dekat anak ya. Tu makanya kata musannif, dan setelah sampai kepada Allah menurut nilai tauhid, dia mendapat cahaya muwajahah saling berhadapan di antara dengan Allah dan martabat al-ihsan yang tinggi. Lagi-lagi kita sebut ihsan banyak kali. Ihsan ni dia ada tingkatan rendah, dia ada ikut kita punya ma'rifah tauhid kita kepada Allah ya. Jadi kalau kita punya tauhid ma'rifah kita dalam, maka ihsan itu akan tinggi. Fahamlah ihsan tu. Ihsan ni rukun agama lah. Sekapalnya balik, ihsan adalah rukun agama tu. Tanpa ihsan kita punya agama belum terbentuk dengan sempurna. Rukun agama yang pertama Islam, rukun agama yang kedua iman, rukun agama yang ketiga ihsan. Tiga-tiga digabung jadi rukun agama. Ihsan saja yang masih lemah lagi. Islam insya-Allah boleh kawal, boleh dapat, boleh belajar sendiri. Iman insya-Allah kita boleh kenal rukun-rukun iman. Tapi ihsan tu mungkin payah sikit nak dapat. Ihsan ni dia lebih kepada menghayati batin kita bahawa Allah melihat kita di mana-mana kita pergi. Saya sebut pada ayat awal tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana juga kamu berada Allah bersama kamu, mestinya melihat kamu, mengawasi kamu. Jadi tambah sembahyang lagi dan ibadat. Apa ibadat yang kita buat? Sebab seorang mukmin ini hidupnya adalah ibadat, bukan sembahyang saja. Betul tak? Seorang mukmin hidupnya adalah ibadat. Makan dia ibadat, tidur dia ibadat ya. Sampai beristinja pun jadi ibadat ya. Nak masuk bilik ayat kita baca doa penangkis. Apa ya? Kemudian dengan tertib dalam bilik ayat, Nabi ajak kita sampai kepada urusan-urusan nak qada hajat, Tuhan ajak, Nabi ajak kita, nampak teliti ya. Nak masuk kaki kiri dulu, perhati tengok ya. Kerana membersihkan bab turuk, walaupun bab turuk, bab meninggal, kecil berak ni masuk dalam bab turuk, namanya bab turuk. Bab meninggalkan pun kena belajar juga, kena jadikan dia ibadat. Nak makan dia ibadat, walaupun semuanya hukum asalnya adalah harus makan, harus minum, harus tidur, harus kahwin. Berkahwin pun harus, bukan wajib. Kalau wajib orang tak kahwin dosa lah, kacau lah. Berkahwin pun harus ya. Tapi kita kena jadikan dia ibadat. Betul? Bentuk rumah tangga kita, pimpin keluarga kita ya, ceriakan keluarga kita ya, harmonikan hubungan keluarga kita, susun politik rumah tangga dengan baik. Jadilah rumah tangga itu satu rumah tangga yang beribadah kepada Allah, keluarga yang ma'ruf, nampak tak? Suami isteri kasih sayang pun ibadah, sayang isteri ibadah, isteri sayang suami pun ibadah, nampak tak? Mawaddatan wa rahmatan ya.
Itu artinya kita nak faham. Sampai macam tu cara ajar kita. Jadi bagi seorang mukmin, hidupnya dalam ibadah, bila beribadah kata Nabi, hendaklah kamu awasi seolah-olah kamu melihat Allah. Duduk dalam semua keadaan kita sedang menghadapi Allah. Itu tawajuh artinya. Boleh faham kan? Pergi mana-mana aku sedang menghadap Allah sekarang. Ataupun Allah sedang melihat aku. Antara dua. Jangan satu antara dua-dua, tak ada. Tak ada dua-dua, jadi macam mana? Kosong. Kita dengan Tuhan macam mana? Nampak tak? Maka tu dia kena ada ihsan tu paling tinggi. Baik. Kemudian apabila batin kita, maksud nombor dua, apabila batin kita telah merasakan rendah dan hina sedemikian rupa terhadap Allah, maka Allah dengan izinnya dan redanya akan memberikan pakaian kemuliaan dan kebesaran terhadap yang bersangkutan, sehingga makhluk Allah akan menghormatinya dan memuliakannya. Makhluk ni semua, bukan kata manusia, semua makhluk, hayawan, sama ada hayawan ataupun tumbuh-tumbuhan, makhluk nabatan, makhluk jamadan, makhluk jamadan kita lah, ya, yang jumut batu, bukit, bukau ni jamadan. Nabatan tu kita lah, manusia yang hidup, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya. Ini segala makhluk-makhluk ni akan menghormati kita, ya. Sampai semut, nyamuk, lalat. Sebab tu Rasulullah sendiri, zat Rasulullah sendiri, lalat, nyamuk, jangan kita nak ingat lalu depan Nabi pun tak boleh. Lalat tak boleh lalu depan Nabi. Dia akan nampak. Nyamuk tak boleh lalu depan Nabi, dia kena main ke belakang. Hingga Rasulullah tak lagi, nampak? Itu dia. Kita kalau lalat boleh diingat macam kita lagi, mana dia lekeh lagi lah. Lekeh lagi lah. Boleh tahu kalau lalat boleh hinggap macam kita, ada nyamuk boleh mengetik kita lagi, mana kata ada cacat lah. Jiwa kita masih cacat lagi, belum sempurna ma'rifah lagi, nampak tak? Boleh faham tak? Sikit dah kita nak uji. Kita punya mana apa? Nampak-nampak lah, aku duduk lekeh lagi. Kalau lalat boleh hinggap kita kan, aku ni lekeh lagi lah. Aku kenapa kemas ma'rifah aku, tauhid aku kena reduk lagi. Ada dalam jiwa aku ni ada penyakit-penyakit batin masih selirak lagi, belum selesai apa. Dia nak lalat tak ingat kita, nyamuk tak ingat kita, ya, tak mau ingat. Duduklah di mana nyamuk tak gigit kita, tak gede kita, nampak tak, ya. Tempat nyamuk banyak tapi nyamuk tak ingat kita. Betul ini juga, ya. Sahabat-sahabat Nabi pun begitu je. Hidup dalam rumah mereka bukan ada pintu macam kita. Rumah-rumah sahabat-sahabat Nabi Rasulullah pada ketika awal Islam di Mekah, Madinah. Mekah tu segala macam lembah. Bila kita lembah ni segala macam haiwan ada dalam tu tau, ya. Singa bukit ada di situ, kala jengking lipat ada di situ, nampak, ya. Binatang-binatang berbisa, ulang-ulang pun ada di situ. Rumah ni tak ada pintu, ulang tak masuk. Rumah ni tak ada pintu, tikui tak masuk. Rumah dia tak ada, ya, lipan pun tak ada. Tidur macam tu ya Lena, nampak, ya. Nak jumpa lipannya susah, ya. Binatang dog pun tak ada di Mekah. Dog sendiri pun tak boleh ada di Mekah, nampak, walaupun boleh makan, nampak, ya. Dog pun tak ada di Mekah, luar pada Mekah, ya. Binatang tu pun tak boleh duduk, walaupun dia boleh makan, bersih, nampak, ya. Kerana apa? Kehormatan yang jaga tadi ni, dia punya tauhid. Dia jadi kukuh macam satu lampu yang boleh keluar. Lampu tu bersih, dia punya cemeni dia bersih, cahaya dia daripada dalam menyinari di luar luar. Orang boleh tumpang cahaya. Lampu minyak yang cemeninya bersih. Tuhan dah gambarkan dalam surah Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 35. An-Nur ayat 35, kan? Cuba tengok ayat tu. Allahu nurus samawati wal ardh. Masal nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, ila akhir ayat. Baca, baca dia, ya, sambil baca dulu dada kita, baca ayat tu dulu dada kita, nampak, ya. Nak mari masjid, baca di rumah, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran, jadikan hati aku cahaya, telinga aku cahaya. Jangan lupa lah, ya, siapa nak doa tu tak ada, minta saya bagi. Minggu sudah tu dia ada orang minta saya bagi. WhatsApp tengkak kali, nampak, ya.
Saya mau doa tadi Ustaz bagi abang Tuan cahaya bagi. Dok-dok kita janji bagi. Itu dia. Cahaya semua. Allah minta cahaya. Jadi maknanya nyamuk lalat insya-Allah dipelihara ya. Kalau gagah pun dia berotor kita. Nampak dia tak ingat pun. Berotor pun tak mau lah. Itu baru kita tahu kata kita punya jiwa dah bersih. Jiwa tak bersih ni, kita jangan kata lalat tak masuk. Pencuri pun masuk rumah. Nampak ya? Itulah. Pencuri masuk dalam rumah, dia ikat dengan rumah kali kita. Dari itu, ini satu perkara yang kita kena ingat kan. Tok Mufti pun kena. Ya. Pencuri masuk, ikat Tok Mufti. Curi habis barang Tok Mufti. Ya. Itu macam mana cara tu lah. Ya, ada ilmu mungkin, jiwanya, akidahnya, ya, tauhidnya mungkin tidak mantap, ma'rifahnya masih rendah. Inilah ilmu kita nak kaji, ilmu ni untuk memantapkan ma'rifah kita. Kita bawa naik tinggi ma'rifah kita kepada Allah. Ya, tu. Jadi kalau dah di surga, sudah dapat dua surga, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut akan makam Tuhannya dua surga, surga dunia ma'rifah, surga akhirat jannatul adni. Surga dunia bila sudah ada surga dunia, surga mana ada lagi binatang buah, mana ada binatang halangan segala keburukan dalam surga dia. Surga ma'rifah kita bersih. Itu lagi. Jadi apabila batin kita telah merasa rendah dan dihina sedemikian rupa terhadap Allah, maka Allah dengan izinnya, redanya akan memberikan pakaian kemuliaan dan kebesaran terhadap yang bersangkutan, sehingga makhluk Allah akan menghormatinya dan memuliakannya. Perkataannya didengar orang kerana masuk berbekas dalam hati sanubari orang, dan dia dijadikan orang ikutan dan contoh tauladan dalam hidup dan kehidupan. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nampak tak? Jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa itu imam. Nampak tak? Imam pada masyarakat, imam pada kehidupan. Nampak tak? Imam kepada ilmu. Itu dia. Nampak tak ya? Minta doa tak? Ya, nak baca doa kan? Ya, itu dia. Ya. Tu. Jadi makna kata Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kena bagi sejuk mata hati dulu. Ya, zuriat bukan kata soleh je. Zuriat tu bila kita tengok sejuk mata hati. Itu soleh tu. Tengok anak-anak kita tengok anak kita ada 10 orang anak. 10 anak kita tengok sejuk. Daripada yang tua sampai yang bongsu. Tengok muka dia ya sejuk betul. Nampak tak? Makna kata anak-anak tu soleh. Kita berjaya pimpin dia buat nampak. Tengok anak ni lepas Allah balik dah. Ada orang gitu kan, ya. Tak tahu lah. Ya. Lemah tengoklah. Tak tahu lah ustaz macam mana nak buat, tak tahu nak kata. Ya. Tengok lepas. Tengok yang tu lepas. Yang perempuan pun tengok lepas, yang lelaki-lelaki pun lepas. Makna kata anak tu tak soleh. Bila anak tu makna kata bapak dia tak soleh kan. Dia faham. Bukan susah nak faham. Bapak dia lah tak soleh. Dia tu anak-anak jadi macam tu kan, ya. Maka tu kita minta doa zuriat yang mana qurratu a'yun, yang sejuk mata hati. Dengar nama dia pun sejuk. Ya, orang hafal nama tu anak kita rasa sejuk. Nampak? Maknanya anak tu soleh. Ya. Dan kita begitu bangga dengan kesolehan dia, bukan dengan kebolehan dia. Kebolehannya buat apa? Kebolehan tu kena tinggal. Kebolehan dunia ni hebat macam mana pun kita kena tinggal. Betul? Ya. Tidak berikan apa-apa pengertian. Tambah-tambah yang masa-masa Covid ni kan, ya. Lagi-lagi tak ada kemuliaan kan, ya. Jaga nasi lemak punya sedap. Jaga saya pergi makan beli nasi lemak dia sedap. Tanya-tanya pilot tu dia. Nampak? Kita kerja apa tu? Belajar sedap ni makan ni. Nasi lemak ni buat sedap ni, ya. Kita dah ada. Yang masalahnya perempuan saya. Ni adik tu kerja apa? Saya pilot. Kena berhenti. Dia jangan nampak berapa ribu gaji pilot tu. Ya. Betul tak? Masya Allah. Setahun jutawan gaji dia buat. Ya. Setahun jadi jutawan.
dah jadi juga. Tapi kena berhenti. Nampak? Itu dia lah. Ini kita faham. Yang kekal kesalehan dia, kesantunan dia, adab dia yang indah, itu kekal. Yang tu kita nak, ya. Itu faham. Jadi kita nak anak-anak kita bukan kerana dia berjaya soal dunia. Kita nak dia soleh yang menyejukkan mata hati. Betul, ya? Sejuk mata hati kita. Nah. Dia telefon kita dengar suara dia, yang rasa sejuk. Kita sedang duk hamba tentang fikir banyak-banyak. Dengar suara dia, kita jadi tenang. Nampak, boleh sembang. Allah, legalah anak pukul dia. Nampak, ya? Sebab tu mak bapak nak anak-anak duk jauh telefon. Seminggu sekali ke telefon. Mak anak kita, mak bapak tu mengharap kepada anak-anak yang soleh sebagai menyejukkan mata hati. Dua, dah sejuk mata hati, kita nak jadi apa? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya, dan jadikan kami pada hamba-Mu yang takwa kepadamu imama. Imam. Boleh pimpin. Boleh faham, Alhamdulillah. Senang, simple kita nak jadi yang soleh. Itu bukan susah nak faham, tak ada. Jangan kata soleh nak tuhala, kita kena nilai cara begitu. Sambung kita lihat di sini apa kata musannif, ya. Maka itu apa yang telah diungkapkan di atas tersimpul dalam sebuah syair, dia kata tadzallal liman tahwa litaksiba izzatan fakam izzatan qad nalaha al-mar'u bizul. Syair. Hinakan dirimu terhadap Tuhan yang engkau rindukan untuk mendapatkan kemuliaan. Kerana banyak kemuliaan yang sungguh telah dicapai orang dengan sebab laku yang demikian. Bukanlah tujuannya syair ini bahawa menghinakan diri kepada Allah untuk mencapai kemuliaan kebesaran itu akan datang dengan sendiri apabila laku kita terhadap Allah sedemikian berubah. Segala makam kelebihan ini semua datang daripada Allah. Allah yang tak obat kita. Allah yang nakkan kita bergantung kepada cahaya. Warid, dia panggil warid cahaya. Bila cahaya itu dia meningkat naik di atas, ya, maka akan jadilah kita merasai kenikmatan. Nak jadi khusyuk, nak jadi tawaduk, Allah yang bagi khusyuk, bagi tawaduk dekat kita. Kita kena usaha membersihkan kekotoran itu. Tazkiyatun nafs, membersihkan kita punya, itu kita usaha. Kikik sifat-sifat yang kita sebut, ya. Yang paling minima saya sebut, tuan-tuan jangan lupa, saya tak ulang lagi dah, cuma sebut tu lah, ya. Saya bagi nombor kan 1, 3, 4, 1, 3 lah. Ilmu tu kena ada lah. 1, 3, 4, 1, 3 lah. Yang tu kena tumpu betul-betul, bukan nombor ekor, jangan salah faham pula. Lah. Itu merupakan sifat-sifat yang keji. 1, 3, 4, 1, 3 ni sifat yang keji yang ada pada diri tiap-tiap insan. Major punya penyakit, kita kena cuci lebih, ya. Usahakan cuci yang sifat-sifat 1, 3, 4, 1, 3 ni, maka insya-Allah kita akan dapatlah peningkatan jiwa yang tinggi. Allah akan angkat derajat kita, bukan kita boleh angkat sendiri, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat munajat, memohon ilmu laduni, ya Allah, lagi tinggi. Ilmu laduni ini ilmu yang diajar Allah langsung. Dalam Quran, model dia punya role model dalam Quran adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dalam surah Al-Kahfi ada sebut, tuan baca tengok apa nama riwayat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Di satu hari saya cerita kepada tuan-tuan dia punya rahsia kisah Nabi Allah Khidir di dalam Quran, ya. Dia punya tafsiran bukan tafsiran umum, ini tafsiran khusus. Melihat bagaimana Allah, kenapa hikmahnya Allah pamerkan cerita itu, hadirkan satu riwayat yang begitu penting dalam Quran tentang Nabi Allah Khidir AS dengan Musa. Bukan artinya Nabi Khidir itu tinggi pada Musa, jangan salah faham lah, ya. Mana boleh seorang Nabi tinggi pada seorang Rasul? Nabi Musa lebih tinggi sangat-sangat daripada Nabi Khidir tu. Kalau banding Musa dengan Khidir, Nabi Musa tu macam langit, Khidir macam bumi. Itu dia punya nilai, faham, ya. Rasul itu tinggi, tapi nak bagi tahu bahawa ada ilmu yang Tuhan ajak kita sendiri. Ilmu tu kalau Tuhan ajak siapa-siapa pun Tuhan ajak juga. Bukan Nabi Khidir saja, ya. Umat Nabi Muhammad banyak
kita punya ulama-ulama kita, wali-wali Allah, wali-wali Melayu, tanah Melayu. Ya. Semuanya lebih kita nampak lagi daripada Nabi Allah Khidir AS. Nampak tak ya? Macam apa nama almarhum al-allamah wali Allah, Syekh Habib Nuh, tu wali Allah tu. Ingat buat dia berarti Allah Ta'ala bagi ilmu yang laduni. Maknanya ilmu Tuhan ajak langsung kepada mereka. Nabi Allah Syekh Abdul Qadir Jilani, itu di antaranya tinggi. Allah sebut sikit dia kisah Nabi Khidir tu dalam Quran, kerana Allah yang ajak dia suruh buat dulu tu, bukan dia boleh buat sendiri. Tuhan bagi ilmu dekat dia, supaya kenal kata budak ni yang dia bunuh budak tu bunuh budak tu akan jadi anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa, sedangkan kedua ibu bapanya adalah soleh. Maka Allah tunjuk kepada Nabi Khidir budak tu adalah antara yang kena, dan Allah perintah supaya suruh bunuh budak tu. Ini kerja Allah. Jadi makna kata dorongan-dorongan yang datang daripada Allah yang boleh jadi kepada seseorang, ya. Itu dia. Bagi seorang wali Allah itu adalah karamah, bukan mukjizat. Jadi apa yang berlaku pada Nabi Allah Khidir itu adalah sebagai suatu petunjuk kepada kita bahawa wujud ilmu laduni Allah boleh bagi kepada siapa saja ilmu laduni. Sebab Nabi Musa dia terang dekat umat dia, dia kata orang yang paling alim sekarang ini aku orang yang paling alim di antara kamu, kerana aku dipanggil oleh Allah, dijemput oleh Allah, Allah berkata-kata dengan aku dan Allah mengajar aku kitab Taurat. Mana ada orang lain yang terima dulu tu. Jadi Allah nak beritahu kat dia, ada satu ilmu lagi, bukan melalui kitab Taurat, bukan melalui guru, tapi melalui langsung daripada Allah, ilmu langsung daripada Allah. Ada hamba aku, di antara hamba-hamba aku yang begitu ramai atas muka bumi ini, ada seorang hamba aku tunjuk contoh kepada kamu. Kamu cuba pergi belajar kat dia aja. Nampak tak? Ya, Allah tak kata lah suruh pergi belajar tu, tapi Allah ilhamkan kepada Nabi Musa untuk belajar. Sedangkan ilmu tu tak boleh belajar. Nampak tak? Nak beritahu kat kita bahawa ilmu tu tidak boleh dipelajari, kerana Allah tu Tuhan ajak sendiri. Macam mana nak belajar? Nampak tak? Sebab tu Nabi Musa tak boleh belajar ilmu tu, dan Nabi Khidir pun tak boleh ajar kat dia. Faham? Bila tak boleh ajar, Nabi Khidir tak boleh jadi guru dia, dan dia pun tak boleh jadi murid. Tidak layak. Siapa guru kita? Guru kita yang hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak kena faham tu. Nampak ya? Tidak. Banyak lagi rasul-rasul Nabi kita, Nabi Muhammad bukan kata boleh belah bulan terus. Nabi Muhammad terus belah bulan. Bukan kita tunjuk belah terus. Nampaklah ya. Boleh tahan matahari, jangan naik. Sebab raja Maghribi itu minta belah bulan. Ya anakku Muhammad, sebagai membuktikan di atas kerasulan dan nabian kamu, cuba belah bulan tu. Nampak ya? Maka raja Maghribi dia sambut, nak tunjuk dia bahawa itu adalah satu kebesaran rahmat seluruh alam. Ini rahmat dia. Seluruh alam ni rahmat yang dibawa oleh Nabi. Sebab tu Nabi boleh buat apa saja di alam lagi bumi ni. Nampak tak? Ya? Maka justru itu Nabi berdoa kepada Allah, dua perkara berlaku. Matahari asam tu masa tu asam. Ya, asam. Waktu dia minta tu waktu asar, bukan waktu malam. Bulan tak ada lagi, nak belah macam mana? Tengok, ya. Nabi berdoa di atas bukit Jabal Qubis. Bila Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka matahari itu ditenggelamkan dengan cepat. Tenggelam dengan cepat. Itu dia nak berlaku sikit proses pentadbiran alam tu dah terganggu sikit, nampak. Makna kata ada yang pegang. Ghurub tenggelam jadi maghrib. Cuk kena keluar bulan, nampak tak? Oh, nampak bulan. Dah belah bulan, kena berturun balik matahari, nampak tak? Naik waktu asar balik. Itu dia. Orang nak sembahyang, asar. Macam mana matahari tak turun balik? Ya? Semua manusia Muslim atas muka bumi nak sembahyang masa tu, maka matahari turun balik. Mukjizat tu berlaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukanlah dunia saja ni, ya?
Kuasa Tuhan bagi itu, kekuasaan Tuhan bagi kepada Nabi, sebab seluruh langit bumi ini jadi daripada nur Nabi. Sebab tu kita baca doa di atas selawat Nabi ni. Yang orang tak faham selawat, tak faham bab ni, tak faham cerita Nabi, tak faham hakikat Rasulullah, dia kata selawat ni syirik. Nampak tak ya? Kita nak baca selawat tu. Selawat apa? Selawat syifa, selawat tafrijiyah, syirik. Nampak tak ya? Mana boleh dengan Nabi sembuh penyakit, dia kata. Sembuh penyakit dengan Allah. Ya. Cuba kita pernah cerita lah bagaimana berlakunya peristiwa sambut Maulid Nabi SAW. Bila ada peristiwa Maulid Nabi di Yaman. Di Yaman ni bila sambut Maulid Nabi, depan ni tembak tu. Depan ni askar ni beratur. Lebih kurang dalam 200 orang depan ni tembak. Lepas tembak baru selawat tembak. Nampak tak? Dia buat cara sambut Maulid Nabi di Yaman. Jadi hari nak sambut macam besok kita 19 dia lah, InsyaAllah Maulid Nabi. Semua orang dia keluar, rakyat jelata semua keluar nak main tengok. Ya. Sambutan Maulid Nabi secara meriah. Kebetulan salah seorang yang mari tengok tu orang Kristian. Seorang ibu dengan seorang anak kecil, anak dara, anak kecil, budak kecil umur 5 tahun. Nampak tak? Dia bawa anak perempuan. Perempuan tu bawa anak perempuan nak pergi tengok Kristian, dia ni Kristian. Kebetulan pasal dia nak angkat senapang salah seorang askar, angkat dia terpetik trigger, nampak? Kena budak tu. Kena atas kepala tu weh. Jatuh tergolek. Itu dia. Usul masuk dengan darah pun pergi hospital. Ibu ni ikut pergi hospital. Nampak? Terhenti lah. Sambutan tu terbantu sikit lah. Nampak tak? Tapi jalan juga lah. Cuma dia pergi tengok budak tu. Masuk dalam bilik pembedahan, bilik budak tu dah. Daripada bedah budak tu buat keluar peluru, budak tu mati budak tu. Bila mati budak tu, ibu tu punya marah tak tahu nak apa. Dia marah kat Nabi Muhammad. Dia kata, Muhammad, dia kata kamu lah anak aku mati. Nampak tak? Tengok anak aku mati, dia kata apa? Tu nampak tak? Bagi balik nyawa anak aku mati. Dia menyuruh teriak. Budak tu, tak dengar seorang budak dalam bilik. Budak tu laut, budak tu teriak, budak tu angkat suara, panggil mak dia. Tengok semua pakat terkejut, masuk dalam bilik tu pula, budak tu hidup. Budak tu, mak dia masuk dalam bilik, dia kata mak dia, tutup tingkap pintu, jangan buka, dia kata ke mak dia. Jangan bagi dia keluar. Nampak? Tutup pintu tingkap, jangan bagi dia keluar. Siapa dia tu? Mak dia kata siapa dia? Muhammad, dia kata. Nampak? Nabi mai kat dia. Nabi mai kat budak tu, Nabi sapu dengan tangan Nabi, budak tu hidup pada nampak. Ini hebat daripada Nabi Isa lagi. Nabi Isa kena minta kepada Allah baru boleh hidup. Dia nak hidup, orang dia kena minta kepada Allah lah, Nabi Isa. Nampak tak? Ya Allah, hidupkan orang ni, baru hidup. Nabi dah terus, ya, terus. Makna kata Nabi dah mangkat dah, ya, wujud zat Rasulullah. Budak tu hidup lagi. Dua-dua masuk Islam. Mak dia masuk Islam. Nampak? Ini yang tunjuk kita Rasulullah SAW ini. Lepas tu kita bagi salam kepada Nabi itu, kita bagi salam Nabi depan kita. Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atas kamu ya Rabbi ya Muhammad. Nabi kita depan kita, nampak? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahui dalam kehidupan kalangan kamu ada Rasulullah. Ini ada Rasulullah ni dalam kalangan kita sekarang ni. Ya, sekarang ni ada Rasulullah bersama dengan kita. Ya. Lau ya'tiukum fi katsir min al-amri al-'anitum walakin Allah. Kalau dia ikut kebanyakan daripada kamu akan jadi rosaklah kamu. Sebab tu Nabi tak ikut cara kita. Kita kena ikut cara Nabi. Nampak? Dia faham kan? Maka tu Nabi ini boleh belakang sebab dia boleh minta ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mengadu. Ya Rasulullah, imam apa nama seorang ulama hadis, ya, seorang ulama hadis yang
Yang hebat, dia pergi ke makam Nabi, perut dia lapar, perut lapar. Ya. Menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, bagi salam Nabi kat Rasulullah. Dia kata apa Rasulullah? No, bagi salam kat Nabi, ibu bawa Nabi tu. Dia bagi salam, ya Rasulullah, hamba lapar. Dia tak boleh berdiri lama lah, nak bagi salam kat Nabi. Dia bagi salam lama dah, ya. Bagi salam lama dekat Nabi, dia tak boleh berdiri lama. Ya Rasulullah, hamba ni lapar, dia kata. Dia pergi tidur. Mana dah dia? Perut dia lapar, nampak? Ya. Jadi, bila dia tidur, belum lena, tiba-tiba satu hamba bawa talam besar. Di belakang dia seorang ikut. Dua hamba bawa talam besar. Di belakang dia ada syekh dia ikut. Syekh dia ikut. Bawa talam, rupanya talam nasi dengan daging kambing semua. Nasi mandi. Dua talam buat main. Nampak tak ya? Main letak depan dia. Dia kata, ada apa-apa kat Rasulullah. Tengok. Syekh ni tanya dekat ni. Syekh ni Alawi, keturunan Alawi, keturunan Sayyidina Ali, keturunan Said. Tanya balik ke ulama. Ya. Hang ada abang-abang kat Nabi ke? Dia kata ada. Aku abang, aku lapar. Tu Rasulullah punya abang kat aku. Suruh bagi nasi kat hang. Itu dah nampak. Tu dia tuan. Ya. Boleh faham kan? Kadang kita dah sampai berat sangat boleh mengadu, ya Rasulullah, hamba sakit sangat. Abu, mana boleh buat? Keluar batal kita cakap dengan Nabi. Ya. Kan Rasulullah itu berganti dengan Allah. Nama dia dengan nama Allah dekat dengan Allah. Mana boleh tak dekat dengan nama Allah? Kalau bukan satu yang paling istimewa, Rasulullah itu Rasulullah kita. Ya. Boleh faham kan? Maka tu selawat-selawat, ulama susun selawat-selawat ni dengan satu bentuk nazam yang begitu cantik. Nampak? Supaya kita dapat berdoa dengan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsadi wa arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Rasulullah, hamba sakit, minta tolong kepada Allah. Bukan jangan minta tolong kepada Nabi lah. Dia yang salah faham lah. Minta tolong kepada Allah. Tapi kita sebut Rasulullah, tu dia campur dengan Allah. Nampak? Faham tak? Ya? Ya Rasulullah, hamba sakit dah lama tu sakit. Nampak? Ngadu begitu. Nampak? Akan datang lagi lah. Hantar doktor mereka, hantar ubat mereka. Ada cara nanti main. Nampak tak? Ya? Nanti bergerak siapa untuk tengok kita. Nampak tak? Ya? Ini cara kita nak kasih. Bukan susah. Rasulullah. Itu hikmah kita bagi salam. Assalamualaikum. Pasal apa bagi salam ke Nabi? Itu pasal ni lah. Nampak? Boleh faham tak? Ya? Kerana kita tahu bahawa Rasulullah itulah yang diantaranya yang dengan kerana kamu ya Muhammad aku jadikan langit dan bumi. Tuhan kata sendiri, dengan kerana kamu aku jadikan langit dan bumi. Maknanya langit bumi ini adalah daripada nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar tinggi Rasulullah. Jangan Nabi kata selawat-selawat tu syirik. Tak ngaji habis. Nampak? Kena pergi dalam sikit. Kita kena Rasulullah tu lebih dekat lagi. Ya. Baru kita akan nampak. Betul-betul macam sakit tadi. Ngadu dengan Rasulullah. Dah habis sembahyang ngadu. Kita bagi salam kat Nabi dia tadi. Nampak? Ya Rasulullah. Nampak tak ya? Hamba duduk sakit lama, sebut tadi kita hamba ada sakit lama sangat dah ya. Macam-macam cara dah berubat ya Rasulullah ya. Mengadu, baru minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, sembuhlah penyakit tu. Boleh tak? Cantik tak? Itu di antara cara kita nanti faham. Jadi maka itulah insya-Allah kita akan ambil bab munajat ni sekali kita akan baca balik munajat. Tak pergi ke mana lagi nah? Baru baca tajuk ya, ke surat 773 munajat memohon ilmu laduni. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana
تحسن بذي العزة والجبروت واختصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم صل على هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والقرون والبلاء بلطفك يا خبير يا لطيف إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.